Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan, diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Taala, kita sebahagian daripada orang yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menguasai bulan ibadah, itu bulan Ramadan yang penuh berkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini insya-Allah mustahil dan tentu semua adalah satu bulan yang cuba kembalikan kita kepada apa yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim tentu semua kita di sana ada tugas yang besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala cerita tentang apa dia ni tugasan seorang muslim dalam kehidupan dunia tiga perkara. Pertama sekali ialah irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Yang pertama sekali dia kena usaha supaya kehidupan dunia ini menjadi hamba, sebenarnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah waf'alul khaira. Yang kedua ialah dia kena usaha supaya buat kebaikan. Satu seorang muslim dia bukan hanya sekadar dia comel dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cuba usaha untuk cakna ataupun sumbang kebaikan kepada orang lain. Yang tiga pula ialah mujahidu fillahi haqqa jihadih. Yang tiga tugas seorang muslim ialah dia kena berjihad dan berdakwah menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kalau kita berhati pada tiga perkara ada sebenarnya terus semua, di mana Ramadan dan kembali kita kepada situ lah. Kita berhati kepada aktiviti ataupun amalan-amalan Ramadan yang kita dapati, dia cuba nak kembali kita kepada asas itulah tiga perkara tadi. Pada bulan Ramadan kita diminta supaya jaga ibadat kita, perhambaan kita diminta supaya betul-betul pada bulan Ramadan. Kemudian Ramadan diajar kita supaya syukur buat kebaikan. Dan kita diajar pada hadis sebut Rasulullah SAW apa syukur infak, Rasulullah SAW syukur buat kebaikan dan pahala besar bagi orang yang bagi makan kepada buka puasa dan sebagainya. Itu adalah simbol kepada waf'alul khaira, iaitu buat baik. Yang tiga pula tentu semua ialah dipanggil jihad, macam saya sebut tadi lah, ataupun dakwah. Ya, dan Ramadan yang ajar supaya kita sebarkan kebaikan kepada orang lain. Sebab itulah tentu semua kalau kita berhati betul-betul Ramadan, maka dia cuba nak kembali balik kita kepada asas kehidupan seorang muslim. Kemudian yang kedua pula ialah dia cuba kembali balik kepada jadual Islam, di mana orang Islam jadual hidup dia start daripada sahur kan? Start daripada sahur. Itu jadual kehidupan seorang muslim. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut ciri-ciri hamba ialah wal mustaghfirina bil ashar. Ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beristighfar di masa waktu sahur. Sebab itulah tentu semua kita dalam ibadat puasa, jadi kita start pada waktu sahur. Bukan hanya sekadar makan atau semua kan. Maknanya seorang muslim dia mula hidup dia sebenarnya mula situ, bukan mula pukul 8. Dia mula dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua di antara benda yang kita boleh ambil daripada Ramadan, maknanya nak kembali balik kepada tugasan kita sebagai seorang hamba dan nak kembali balik kepada jadual asal kita sebagai seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita ambil kesempatan, ambil pelajaran daripada Ramadan, kita guna pakai apa daripada Ramadan. Nah, itulah tugas saya kita sebagai seorang muslim. Di mana yang saya sebut tadi dalam ayat Quran dan surah Haji itu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu
الله حق جهاده. InsyaAllah malam ini kita akan masuk ayat kita. InsyaAllah kita akan mulai ayat yang ke-10. Kita bicara daripada ayat awal sampai ayat yang ke-9. InsyaAllah ini kita akan mulai ayat baru, iaitu ayat yang ke-10. Sebenarnya biasalah kita akan start dengan bacaan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك في العذاب محضرون. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض. وله الحمد في السماوات والأرض. وعشيا وحين تظهرون. وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Alhamdulillah kita dapat baca pada pagi ini beberapa ayat. Hari ini panjang sikit, ada benda yang saya nak cerita, amalan-amalan yang boleh kita beramal insya-Allah. Daripada insya-Allah kita saya kasi waktu panjang sikit baca hari ini. Tentu semua kalau kita sebelum kita masuk pada syarahan ataupun huraian pada ayat kita akan bicara ini, kita dah lalu pada minggu lepas tentang beberapa perkara lah. Saya boleh balik sikit. Pertama sekali kita dengar bahawa tentang kisah bagaimana mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bagaimana peristiwa mula-mula sekali kekalahan Rom sangat-sangat disukai oleh orang Quraisy kerana Parsi, orang semua berhala ataupun semua harbi dapat memenangkan orang yang mengaku sebagai agama daripada langit. Dan kemudian tentu semua lepas daripada itu Allah Ta'ala tukar kemenangan berpihak kepada Parsi mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji. Dan fi bil abadiya saya lihat pada ayat asbuk fi bil isrin lillahi al-amru min qabl wa ba'd wa yawma idzin yafrahu mu'minuna bi nasrillah. Di mana tentu semua kemenangan ataupun pertukaran ataupun semua itu semua adalah semua diberi bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dirumus dengan satu ayat lillahi al-amru min ba'd wa min qabl. Di mana segala apa yang berlaku dan itu semua adalah mengikut ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kemudian apa yang Allah Ta'ala janji, Tuhan kata Tuhan akan beri kemenangan kepada tentera Rom ataupun kerajaan Rom terhadap Parsi, di mana ayat mula turun tuan semua ataupun peristiwa awal di mana tentera Parsi itu naik, lepas Tuhan janji. Tuhan janji maknanya lebih daripada 3 tahun lah. Lepas daripada 3 tahun tak sampai 10 tahun ataupun tak sampai 9 tahun, Tuhan Ta'ala janji di mana Rom akan dapat mengalahkan tentera Parsi. Itulah apa yang Allah Ta'ala sebut, wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah, di mana semua itu adalah janji Allah Subhanahu, dan itu pasti dan memang semati Allah berlaku. Dan hakikat macam ini tak semua. Kadang-kadang di kalangan manusia dia tak faham bagaimana kita. Tak faham ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak faham ketentuan ataupun peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa orang macam ni orang jahil lah. Biasa orang tak faham bagaimana ini adalah orang yang hidup dia perempuan dia hanya pada kehidupan dunia. Kata Allah Ta'ala sebut apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang yang hidup dia adalah bagi tumpuan hanya sekadar mikirin dunia. Dia tak faham bagai-bagai gitu. Ya, dia tak faham bagai-bagai ataupun ketetapan daripada Allah Ta'ala atau benda-benda yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Sebab apa hidup dia hanya sekadar mikir dalam kehidupan dunia. Dan benda inilah tentu semua berlaku dalam kehidupan kita hari ini lah. Ramai orang tak sedar Tuhan, ramai orang tak percaya kepada Allah Ta'ala, ramai orang yang tak cuba memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa kehidupan dia hanya tumpuan kepada kehidupan dunia. Kan? Kehidupan dia hanya sekadar dalam harga kita fikir bab dunia kan. Kan? Sebab itulah kita boleh tengok sini terus dalam kehidupan kita lah. Orang yang masyarakat hidup dalam kehidupan dunia ni tak cara dah agama ni, tak cara dah kepada akhirat, tak percaya dah kepada ketetapan ataupun peraturan yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itulah saya sebut dalam dengan ada semua teman yang pakar dalam bab ilmu dunia kan, tapi bab akhirat jahil tukir. Bab semaya tak erti. Dalam bab sains, dalam bab gapo, dalam bab penegro memang hebat. Tapi dalam bab agama ni sikit, kadang-kadang tak erti sekali apa. Semaya pun tak erti kadang-kadang. Ada semua orang kadang-kadang panggil semaya ajak. Dunia moden sekarang ni kan, lepas asal, tak minta tolong semaya asal, sunat pasal. Saya fikir benda ada lagi dunia dalam bagai-bagai kita. Kan, ceritanya apa dia ini satu kejahilan untuk semua. Maka apabila berlaku itu semua, Allah Ta'ala ni saya lah, Allah Ta'ala cuba nak kembali manusia ni kepada landasan kebenaran. Dan supaya tak larut dengan kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala bawa kita 3 perkara. Bawa kita mikir 3 perkara adalah ayat kita baca kan. Baru pertama sekali Allah Ta'ala minta supaya kita mikir tadi kita. Awalan kita fakkaru fi anfusihim. Ya, kalau kita Allah Ta'ala bawa supaya kita mikir tentang diri kita lah. Diri kita dia mengandung ilmu atau terus mengenal dalamnya ataupun luar kan. Kalau kita fikir betul-betul terus semua. Kalau orang tu dia mikir, tengok pada tubuh badan dia lah. Dia perhati macam mana pergerakan dia dan sebagainya. Anggota dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan ke apa semua Tuhan ciptakan. Mana bukan bagai-bagai biasa, kita tahu semua. Contoh katakanlah apa Allah Taala bekal kita dalam kehidupan kita, mula-mula kita bekal ke apa. Untuk kita dapat maklumat tu bekal 3 perkara. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Antara benda yang kita kena mikir tu, Allah Ta'ala bagi kita 3 perkara sebagai alat untuk kita dapat ilmu. Kan, Tuhan jadi kita mulakan jahil tukir. Kemudian lepas tu Tuhan buka kepada kita, buka dengan telinga mula sekali. Kan, kemudian lepas tu buka dengan mata, kemudian buka dengan hati. Kan, 3 perkara kita terus semua sebut telinga mula sekali. Sebab telinga ni dari segi pencapaian ilmu dia lebih mendahului mata. Mata kadang-kadang tak bagi depan, mana kat telinga dia dapat maklumat belakang dia tahu. Dia bunyi dia dah tahu suara juga semua. Tapi bak mata ni dia tahu benda depan dia kan. Atau budak kecil katakanlah dia lahir, kita dah aguh dia ke mana pun dia tak suka kan. Jadi bodoh bak kita sebab dia walaupun tu jadi mata dia tak fungsi lagi. Tapi kalau kita bingkak suara tu kejutlah dia kan ceritanya. Telinga lah mula-mula sekali dia panggil barat panggil idrak, maknanya dia ada antara mula-mula sekali ilmu yang dia dapat melalui telinga sebenarnya. Kan? Waktu kita tahu semua dari segi benda biasa atau benda-benda dari segi
apa dia perasaan yang tak atas kita, bagi kita. Kemudian kalau terpati lagi perasaan apa lagi? Perasaan sukanya, sedihnya, apa semua ni bukan benda biasa ni. Tiba-tiba orang sedih, muka berubah. Tak. Tiba-tiba mari suka, muka berubah kadang-kadang. Suka, sedih ke apa semua perasaan ataupun kadang-kadang perasaan ni masing, ni mani, ni tawa ke apa semua ni semua adalah satu benda yang hebat yang Allah Ta'ala cipta. Ataupun anggota yang saya sebut tadi anggota tangan ke apa semua. Kalau terpati betul-betul memang kita akan rasa lah di sana Allah Ta'ala yang cipta. Kita pun tak akan rasa lala ataupun lekor lah tu semua Saya sebut satu contoh katakanlah. Contoh saya dengar satu cerita Mak Saleh. Bagaimana nak cerita besarnya perasaan apa dia ni rasa, nikmat rasa yang terjadi. Kita raya lagu mana pun tu semua. Hebat lagu mana kalau nikmat rasa tak ada, tak nikmat dalam kehidupan dunia. Ada satu orang Mak Saleh dia ceritakan dia orang kaya, tapi Allah tak tarik yang tarik perasaan dia. Perasaan ada rasa. Dia makan ke apa pun tak rasa tu, tak rasa manis, tak rasa tawa, tak rasa masin, tak rasa ke apa. Last kali saya orang pula, 20 orang supaya cerita ke. Setiap kali dia makan ke apa, minta tolong cerita ke dia lagu mana rasa. Itu susah baru tu terus. Kalau balik benda lain, kalau lagu mana tak. Itulah nak cerita tu terus. Kalau kita tempat tu terhancur, nak pergi lagu mana, tak secaya Tuhan, kalau tak sedimen Tuhan, cuba tengok molek kan. Tengok pada diri kamu. Yang kedua pula Tuhan minta supaya kita tengok di persekitaran kita. Tengok langit bumi ke apa semua. Ni bukan jadi sendiri ni. Ni bukan mana-mana orang. Tidak. Ini adalah hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu harapannya. Yang tiga pula tentu semua ialah Allah Taala bawa supaya kita tengok pada sejarah-sejarah lama. Ni antara benda itu cuba nak didik manusia supaya kembali kepada Allah Taala. Jangan leka sangat. Allah Ta'ala minta supaya kisah Quraisy. Allah Ta'ala minta supaya perhati apa dia ni, perhati kepada apa yang terjadi kepada umat-umat dulu. Hebat macam mana sekalipun, tapi kalau tak ikut landasan Tuhan, kalau tak ikut padanya acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hebat dari segi kekuatan ke, hebat dari segi perancangan ke, hebat dari segi tamadun dan bina macam mana sekalipun, dia akan lupa, dia akan kecundang. Wahai Quraisy, seolah macam itulah. Wahai Quraisy, kalau kamu makna ikut perangai dia orang macam juga tak sesuai Tuhan, maka kamu akan mengalami benda sama juga. Dan inilah tentu semula kejadian Tuhan ataupun peruntuhan ataupun kebinasaan umat Quraisy yang berlaku dalam perang Badar. Dan benda ini kalau tentu semua benda-benda sunnah ini peraturan Tuhan juga dia tiada semua. Kalau berlaku pada masa kita ini lari dari perintah Tuhan atau sering pada Tuhan atau sering pada Islam, maka dia akan mengulangi benda sama. Dia panggil fiqh sunnah, dia panggil apa? Dia panggil sunnah ilahiyah atau peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan Tuhan tetap tersebut. Mana begini-begini akan berlaku. Mana benda ni akan apa yang akan berlaku sama dengan apa yang berlaku sebelum ni, maka kita panggil at-tarikh yu'idu nafsahu, maknanya sejarah akan mengulangi dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni terus semua Tuhan bawa oleh Quran biasa 3 kali ni lah. Allah Ta'ala cuba nak menindakan manusia dengan buat 3 perkara supaya ambil perhatian kepada diri kita, ambil perhatian kepada apa, kepada persekitaran yang ada pada kita, kemudian ambil perhatian kepada sejarah-sejarah lama di mana benda-benda ini satu benda yang akan beri manfaat kepada kita kalau kita perhati betul-betul. Kemudian ayat ini ialah kemudian ini summa kana akibatal ladzina asaru su'a an kazzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Ayat yang ke-10, kemudian azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang yang mengerjakan kejahatan kerana mereka mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala dan mereka selalu berolok-olokkannya. Maknanya Allah macam ni terus. Kalau orang yang matlamat hidup dia tak ada, kehidupan dunia yang menjadi pujaan dia orang, maka akhir sekali benar-benar Tuhan dia ngejek. Dia ngejek ataupun dia main-main dia gitu, memang gitu tu. Cuba tengok orang-orang dalam sejarah tu. Orang yang utama kehidupan dunia, contoh kita tahu dia Firaun, hidup dia dunia. Qarun hidup dia memang hidup dunia. Haman dan sebagainya. Tengok tu, apabila sampai ke apabila dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan nganyi, dia akan perolok-olokkan apa ni agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan bila benar ini berlaku tuan-tuan semua, dia kata apa? Semakan akibat alladziina asab, maka dia mereka ni akan menerima lah akibat jahat. Akibat jahat sebab apa? Sebab dia dusta ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia orang ni mengani kepada apa? Kepada ayat-ayat atau tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sangat banyak tuan-tuan semua orang mengani ni. Kadang-kadang mengani dalam bentuk perbuatan perkataan tak kan. Jadi perbuatan dia seolah-olah dia apa dia mengani dan ketetapan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu semua yang penting kita kena ingat kan. Maknanya Tuhan tidak akan biar itu sajalah. Apa yang berlaku yang dibuat oleh manusia, kejahatan yang dibuat oleh manusia, permainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuat oleh manusia, dia bukan berlalu begitu free gitu saja tak. Ya, dia akan menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kerana akibat alladziina asa'u an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Inilah itu semua antara satu rumusan daripada Allah Ta'ala lah. Maknanya orang macam ni Tuhan takkan biar. Orang yang mendustakan ajaran Allah Ta'ala, orang yang bermain-mainkan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah musuh dia. Dan sebenarnya yang saya sebut tadi lah, punca dia tak beriman Tuhan, punca dia mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara besar kerana kehidupan dunia kan, kerana dia ragu dengan kehidupan dunia. Sebab tu kita baca dalam surah apa dia ni, surah Luqman sebelum ni. Surah Luqman yang kita bincang sebelum ni apa dia? Allah Ta'ala sebut gharratumul hayatud dunya wa gharrahum billahi ghurur. Dua perkara di antara yang menjadi penghalang kepada manusia daripada ikut kebenaran. Yang pertama sekali ialah apa dia ni, dia kehidupan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, saya kata jangan kamu terpedaya kehidupan dunia. Ya, apabila kita larut terpedaya kehidupan dunia, sekali kita tak cana kepada ayat Allah Ta'ala dan tak cana kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah terus kesan kepada apa yang kita baca tadi lah. Kemudian azab yang lebih buruk adalah sudahan bagi orang yang mengerjakan kejahatan. Azab sini terus bukan kita tafsir mengatakan azab ni dia meliputi dunia dan akhirat. Azab dunia ni kadang-kadang orang tak ikut kebenaran, kadang-kadang hidup dia tak tentu harus kadang-kadang. Kehidupan yang tidak dipandu panggil. Nampak dia ni senang, kan nampak ada kata besar, tapi kehidupan tak dipandu itu satu daripada penyiksaan sebenarnya. Ada kehidupan yang tak dipandu oleh hidayah Allah Ta'ala, sebenarnya satu kehidupan yang celaka lah. Macam saya sebut cerita sebelum ni, bagaimana orang tak ada bunuh diri, kadang-kadang nampak kaya bunuh diri, dikatakan ke Jepun juga, dia katakan setiap hari kereta api laju, terletak tubuh dia bunuh diri kan. Sebab itulah apabila panduan tak ada, hidayah tak ada, maka tak tenang itu dia. Ini adalah kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tentu semua ayat-ayat ke-10. Summa kana akibatal ladzina asa'u su'an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian kita masuk ayat berikut ialah Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Ayat yang ke-11 ni adalah berkaitan dengan masalah persoalan hari kebangkitan lah. Yang tadi dia bincang tentang azab tu biasanya akan berlaku masa lepas daripada azab akhirat, akan berlaku lepas daripada kebangkitan lah. Isu kebangkitan sebenarnya satu isu yang kita berhati buat kajian Quran atau semua, satu isu yang kadang-kadang orang kafir dia tak percaya mana. Ya, dia bagi timbul tu kau berlaku hari. Ya Allah, kau boleh berlaku ke hari kebangkitan. Kan? Dia sebab kalau kita perhati kepada Quran sebut dua sebab sebenarnya antara menyebabkan dia tidak percaya kepada hari akhirat. Yang pertama sekali ialah kerana dia orang ni memang tak yakin macam sebab ilmu dia terhad sebenarnya. Dia melihat apa yang berlaku tu mengikut neraca ilmu dia yang sempit. Dah, dia kata benda dah mati dah, mana boleh nak klik semula. Kalau benda dah jadi abu, jadi gabus, bagaimana nak bangkit semula? Kan nak bina semula manusia kan? Itu dalam surah Yasin dia bincang kan? Maknanya macam mana nak timbul kebangkitan semula, bagaimana Tuhan nak bangkit manusia semula gabus. Sudah dah jadi gabus semula, dah jadi abu, jadi abu semula. Ini antara benda-benda yang ditimbul oleh kafir.
Yang kedua pula tuan-tuan semua, di antara punca yang buatkan dia ni tak percaya pada hari kebangkitan yang kafir ni tuan-tuan semua ialah kerana dia nak puja hawa nafsu dia. Dia buat tak cara gitu kerana dia nak besar dalam kehidupan dunia ni, nafsu dia tak depan. Dia tak boleh terikat dengan undang-undang, nak buat ikut dia. Maksud kita panggil nafsu lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kemudian, la uqsim biyawmil qiyamati wa la uqsim bin nafsil lawamah yahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tuhan lihat kembali semula kepada kebangkitan. Manusia akan dibangkit semula ke apa semua kan. Tapi dia orang tak percaya sebab apa? Sebab bal yuridul insanu liyafjura amamah. Dia nak buat jahat ataupun dia ikut nafsu dia. Waktu nak kaya dia tolak hari kebangkitan. Maka ayat yang ke-10 ni tuan-tuan semua, saya kembali kepada alasan pertama tadilah. Pokok dia kata, tak ada dah hari kebangkitan ni, kita dah mati dah ke apa semua kan. Mana boleh buat, siapa boleh buat barang-barang itu, rajul pun dah ke apa semua, bagaimana bangkit semula. Maka Tuhan kata kepada Allah, yabda'ul khalqa summa yu'iduh summa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala yang memulakan penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah Ta'ala sebut mudah-mudah ya. Tuhan dah buat manusia, kemudian nak kembali mudah ya lah. Dah. Tuhan dah buat dah si mamak kan. Sebelum si mamak tak ada. Kemudian Tuhan jadi mamak kan. Kalau mana bagi semula pula mudah lah bagi tu ada. Dah. Itulah di antara kaedah Tuhan bagi dalam bentuk supaya kita memikir. Kamu kata tak percaya kepada hari akhirat, bagaimana boleh jadi kan? Ataupun hari kebangkitan semula. Cuma tengok Allah Ta'ala buat bagi itu. Kemudian nak kembali semula, nak balik, nak buat semula, mudah. Bagi ada mudah kan? Ini cara Allah Ta'ala nak yakin kita orang bahawasanya akhirat ini pasti akan berlaku. Wa ilaihi yurja'un, wa ilaihi kamu akan dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini banyaklah satu semua kita baca dalam Quran. Banyak satu cerita tentang dia panggil syubhat, tentang apa kesamaran yang timbul oleh kafir ni. Dia kata tak boleh akhirat ni, tak boleh hari kebangkitan ni, kerana itulah dia merasa syok. Ya Allah kok. Yang kena buat dia rasa tak yakin dengan kuasa Tuhan. Sebab dia apa? Dia mikir tentang ilmu dia. Ingat hebat. Jaga ilmu dia tak ada mana kan? Terhad. Maka Tuhan sebab Tuhan kata aku yang menjadikan mula-mula dan akulah kembali manusia semula. Dan kamu kena ingat Tuhan kata wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya akhirat pasti akan berlaku. Dan apabila kamu kembali pada akhirat, kamu akan ditanya, kamu akan dicek amalan kamu akan dihisab, kamu akan akan diberi balasan. Sebab tu dalam Quran kita terus kalau tengok di akhirat entah banyak kali untuk mengaji kerana dalam bentuk itu banyak kali dalam pengulangan itu berlaku. Isu akhirat dikatakan semua muka surat yang ada tentang isu akhirat. Kemudian yang kedua pula berbagai bentuk Tuhan bentang masalah di akhirat. Biasa kalau disebut semua maknanya dia ingat, maknanya supaya manusia ada perhatian. Maknanya akhirat ini pasti akan berlaku. Wahai manusia, yang kamu yang mudah, akhirat lagu-lagu mana pasti akan berlaku dan kamu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang kamu lakukan. Benar mudah bagi Tuhan, tak sahaja lah. Sebab Allah yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Allah Ta'ala yang buat mula-mula manusia, maka Tuhan inilah yang boleh kembali balik manusia semula lepas daripada dia mati. Kemudian lepas tu pula Tuhan sebut tuan-tuan semua, apabila kita bicara akhirat, kita akan bicara apa yang akan berlaku pada hari akhirat lah. Kita cuba tengok tuan-tuan semua di antara gambaran yang Allah Ta'ala sebut apa yang akan berlaku pada hari akhirat. Kemudian yang kita dengar ni, dan kita orang Islam ni buat persiapan. Kalau orang kafir dia kembali kepada Islam, kita orang Islam dah kita dengar isu akhirat, bukan-bukannya kita buat persiapan. Lepas ni tak ada alasan ke apa dah. Hamba tak pernah dengar apa dah. Sedangkan Quran sebut nama dah persoalan-persoalan yang akan berlaku dari kiamat. Gambar dia di antara satu sudut. Di dalam akhirat, kiamat banyak sudut-sudut yang dibincang dalam Quran. Antaranya Allah Ta'ala sebut yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun. Yauma taqumu as-sa'atu yublisul mujrimun.
Yaitu apabila berlaku dan pada hari kiamat, kata dia, terjadi kiamat, orang yang berdosa kaum musyrik terdiam terputus asa. Maksud tu main putus asa lah. Macam kita lah. Ibarat saya nak sebut kita, bila kita kena tangkap, satu orang itu kena tangkap curi. Orang itu tidak tangkap, tiba-tiba tak nak rasakan, kita long line habis dah kita. Tak ada kebaikan yang kita buat. Semua depan kita tu memang tercatat segala-segala kejahatan yang kita buat. Dia akan bersedia untuk menerima balasan daripada Allah Ta'ala. Masa itulah memang selendar. Rumah tak ada. Kalau rumah boleh jadi kita memanggil orang ni kan. Akhirat tak ada. Depan kita tu semua Tuhan panggil habis ke apa yang kita buat. Kemudian depan kita juga akan ditunjuk tentang azab yang akan berlaku pada kita. Masa tu dah lemah-lemah kita panggil. Dia boleh sun maknanya jadi lemah, dari long life. Lepas tu tak nak terima ke masa tu. Yang itulah tentu semua nak cerita satu suasana yang berlaku lah. Sebab itulah sama-sama kita cuba tengoklah satu semua apa dia ni takut-takut berlaku macam ni lah. Waktu kita susah payah dalam kehidupan dunia, kita nak supaya kebaikan-kebaikan kita buat ni dicatat, kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah tentu semua ayat ni muji-muji orang jahat. Orang jahat ataupun kafir dan sebagainya, tentu semua orang jahat. Orang yang buat benda tak molek ke orang jahat lah. Maka segala benda-benda yang dia buat tu dipamer daripada dia, kemudian segala catatan hukuman akan dicatat daripada dia. Masa itulah memang Allah lemah semangat dia. Tapi gitulah lemah semangat akhirat. Habis setakat tu je lah. Tak nak agama satu, terimalah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam kehidupan dunia, kalau lemah kadang-kadang kita boleh kau balik, kita boleh bina balik dan sebagainya. Tapi maknanya akhirat ada lah, gitu je lah. Sebab dunia Tuhan bagi dah masuk kita kan, untuk kita bina kehidupan kita. Tiba-tiba kita tidak ambil manfaat daripada apa yang kita lakukan, apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu. Yang kedua pula ialah gambaran yang kedua ialah walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah Ta'ala itu tidak ada satu pun daripadanya memberi syafaat melepaskan mereka daripada azab Allah Ta'ala, padahal mereka berlaku kufur di dalam dunia dahulu dengan sebab makhluk-makhluk yang mereka sekutukannya dengan Allah Ta'ala. Gambar yang kedua tentu semua ialah yang dia puja dalam kehidupan dunia, rupa-rupa tak ada tupai akhirat. Tak, kalau kafir dulu dia puja ke, dia puja berhala. Dah, dia sembah kau tu, dia sembah kau ni. Kalau orang lain pun dia puja kau tu, puja kau ni. Dia puja penyanyi ke, dia puja ideologi ke, tiba-tiba akhirat rupa-rupa tak ada kau satu bagai. Tak boleh nak tupai. Tak boleh nak tupai sikit apa. Kan, ya benar dia menyebabkan dia kufur pada Ta'ala dari dunia dulu. Kan, sebab itulah tentu semua kita nak gantung kepada bagai ta'ala yang gantung dalam kehidupan dunia ni. Sebenarnya dia orang yang tak tolong kita ni. Kan, saya tengok dunia ni kadang-kadang ada semua-semua orang, Allah ada puja manusia, jahat pun puja juga kan. Dalam molek suaka tak apa. Orang ni segala yang dibuat di kawan tu puja semua kadang-kadang. Kan dia tak khabar terus pemujaan mana pun dalam bentuk macam tu tak guna di akhirat kan. Kalau kafir berhala macam saya sebut, berhala yang dia sembah daripada awal sampai akhir, dia duk puja, dia duk musik berhala dia, tiba-tiba tak ada kabar satu sana kan. Dia duk agak dia jadi kawan ni yang dia tuduh dia nya, tiba-tiba tak ada kabar satu pada masa habis licin. Bahkan berhala yang mereka semua adalah jadi bahan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni terus walaupun ayat ni saya sebut cerita masalah berhala. Dan kehidupan dunia kita dalam gitulah. Kita nak puja ke berbagai-bagai tempat jangan. Okay, kita nak sokong kalau puja berbagai-bagai tempat, kita nak kita nak berpegang kepada berbagai-bagai tempat jangan itu. Sebab bagai tak guna pun. Macam orang ni kadang-kadang pegang ideologi yang bercanggah dengan Islam, ataupun puja apa dia fahami yang bukan Islam. Sebenarnya tak ada gambar satu. Benar-benar dia bertolong dengan kamu. Itulah tentu semua gambaran yang kedua. Maknanya apa-apa tak ada gambar satu. Sebab itulah kehidupan dunia kita pasti apa yang kita ikut adalah benar-benar itu. Kita pastikan benar yang kita puja, benar yang kita ikut adalah satu perkara yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tak ada guna pada kita.
Dia ingat kamu daripada kecil-kecil ada sungguh semai dan panggil ada semua berhala daripada kecil lagi. Ada semua berhala tak tekak lagi tak tiba-tiba tak ada guna sekali. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ni? Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafir. Dulu yang dia kafir dari dunia sebab kerana ikut benda-benda inilah. Dia tak ikut Islam, dia kafir ke apa, dia ikut barang-barang gini. Rupa-rupa barang yang tidak guna pada dari akhirat. Ini tentu semua gambaran yang kedua yang disebut tentang peristiwa-peristiwa ataupun gambaran ataupun pengarah masyhad yang akan berlaku di apa? Yang akan berlaku dari akhirat. Yang ketiga pula ialah wa yauma taqumus saatu yauma idzin yatafarraqun. Yang tiga pula ialah apa dia ni akan berlaku di sana ke apa dia? Wa yauma taqumus saatu yauma idzin yatafarraqun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, pada hari itu manusia berpecah-pecah dalam kelompok. Maknanya akhirat itu ada bagi dah tuan. Itu dah pisah antara orang baik dengan orang tak baik. Dan dari dunia kita tengok budaya hidup sudah beza dah. Cuma kadang-kadang kita nampak tak beza dari segi kedudukan tu. Kafir Islam pada sekali dalam hidup. Tapi akhirat tu ada mula pisah tuan semua. Kan, Tuhan mula pisah berdasarkan kepada pilihan amal-amal yang dibuat dalam kehidupan dunia. Ini kita bimbing sekali lah. Kita tak dalam kumpulan mana Allah Alam. Kan, cuma kita harap sangat lah. Kita sungguh, kita bimbing, kita amal soleh ni, kita harap sangat supaya Allah Ta'ala letak di dalam kumpulan-kumpulan orang bimbing. Dan sebenarnya perasaan takut ni tu semua maknanya berlaku di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Sahabat-sahabat apabila dia baca ayat-ayat begini, ayat yang berkaitan dengan pemisahan akan berlaku di kalangan orang Islam dan kaum Islam, kadang-kadang dia orang bimbang. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala apabila dia baca ayat kepada wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, kita baca surah Yasin semua kan. Pada hari kiamat Allah Ta'ala kasih ke antara orang jahat dengan orang-orang molek. Jangan kasih. Kita macam mana perasaan saya nak wakam menangis ayat ni. Sebab kamu dia bimbang tak bertuhan tak dia sebelah orang lain, bukan daripada sebelah orang Islam. Itulah tentu semua khauf yang ada di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Kita selesa ya baca ayat gini ke apa semua tak rasa kebasan lah. Tapi sahabat-sahabat pekat gitu tu pada dia tak ada dah orang yang lebih hebat lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sahabat rajin nasi sahabat lah. Tapi gitulah kalau kita baca ayat Quran bagaimana perasaan dia orang. Ketakutan daripada apa yang akan berlaku di hari akhirat. Ya, contohnya saya sebut tadi lah contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala apabila baca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, Allah Ta'ala akan bezakan, akan pisahkan di antara orang jahat dan orang baik pada hari kiamat. Dia menangis, dia bimbang takut dia termasuk dalam gulungnya apa dia ni, gulungnya orang yang tidak molek. Ada setengah-setengah sahabat kadang-kadang kalau Tuhan tak sebelah kaki dari syurga pun tak yakin, bimbang lagi dia. Kan bimbang takut apa dia ni, takut dia sebelah suat lagi. Itulah tentu semua satu apa dia ni gambar akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan yauma taqumu as-sa'atu yauma idzin tafarraqun. Pisah. Kan pisah dalam kehidupan. Pisah di hari akhirat antara orang baik dan orang tak baik. Cuma itulah kita cuba pakai tanya diri masing-masing lah. Aku masuk kumpulan mana? Kalau Tuhan asingkan antara orang baik dan orang tak baik, kita kumpulan mana? Jadi kita rasa kita boleh tengok sendiri lah. Kita boleh rasa sendiri. Cuma kita harap sangat sebab kita berimeh dalam masalah ni, kita harap sangat supaya pada dia ni kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan apa? Di kalangan orang yang molek lah. Antara prasyarat tentu semua dan antara prasyarat yang kita diajar, yang kita disebut maknanya kita diletak dengan kumpulan orang molek ni, antara syarat ialah kasih kita kepada siapa. Dalam kehidupan dunia, kasih kita kepada kebenaran, kasih kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul, kasih kita kepada orang soleh, maka kita akan sama-sama dia orang. Tapi kalau kasih kita lebih daripada kepada orang lain, maka begitulah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta ma'aman ahbabta. Awak akan bersama dengan orang-orang yang awak kasih. Sebab itulah saya masuk sebelum ni satu riwayat yang mana ada seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah, bila akan berlaku di hari kiamat?"
Rasulullah kata, "Mada a'dadta laha?" Apa persiapan kamu? Kata dia, "Saya tak kamu, saya hanya sekadar hubbullah wa rasulah." Apa ni? Uhibbullah wa rasul. Saya ada bukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Waktu memang semak dalam hati saya. Maka Rasul kata, "Anta ma'aman ahbabta." Awak akan bersama dengan siapa yang awak kasih, awak saya. Sebab tu kalau kita perhati dalam satu riwayat mengatakan ada semua orang yang tentu semua dia akan bersama dengan Fir'aun. Ada semua orang itu dia akan bersama dengan Qarun. Ada semua orang yang dia akan bersama dengan Haman. Ini mengikut budaya hidup dia dalam hidup dunia. Ada satu orang yang tak semaya, dia sibuk tak sibuk dengan Tuhan lah. Kerana dia sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan pemerintahan. Kalau dia nak semaya, kalau dia nak apa, maka dia mati akan bersama dengan dia orang. Kalau orang nego pula, orang yang bisnes dan cara buat ekonomi tiba-tiba tak ada cara Tuhan sejak cepat tu, maka boleh jadi dia akan bersama dengan Qarun, orang yang kaya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang ada kepakaran agama, tiba-tiba dia larut kepakaran dia, tak ingat kepada Allah Taala, dia boleh jadi dia akan ditebak bersama dengan Haman dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua di antara neraca yang diajar dalam Islam. Maknanya untuk mana itu bergantung kepada macam mana tumpuan kita atau budaya hidup kita dalam kehidupan dunia. Yawma taqumu as-sa'atu yawma idzi yatafarraqun. Okey. Kemudian kita tengok pula bagi orang beriman ke mana. Kan? Ini satu gambaran pisah lah kita ni. Orang beriman dia ada suasana lain sikit. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman syurga bergembira dalam syurga Allah Ta'ala. Kan? Gembira lagu mana Allah Alam dah. Tak nak gambar lah. Dan semua tersebut dengan benda supaya mudah kita faham. Hakikat gembira sebenarnya tak nak bayang ke mana. Bagi syurga bagi yang tak pernah terlintas dalam hati, tak pernah tengok oleh mata dan tak pernah dengar oleh telinga kenikmatan. Tapi benda tu nikmat mana tak nak cerita. Cuma Tuhan sebut hanya sekadar untuk mudah kita faham. Kan? Dan kenikmatan syurga Allah Ta'ala secara mudahnya dia berlaku dua bentuk dah. Pertama sekali lahir dan maknanya apa dia ni luar dalam bed tu memang gembira berlaku. Sebagai contoh katakanlah ke apa kan. Kalau kita lagi hidup pada dunia nampak zahir bayu Musa tapi orang tetek ada kalau mana kan. Nampak Musa tapi tak gembira juga. Tapi dari syukur Allah Ta'ala hati gembira tu. Hati gembira kemudian kenikmatan yang begitu banyak yang disediakan oleh Allah SWT. Waktu baru gembira sungguh kalau ke mana? Kan? Ni nampak cincin banyak ataupun mak siapa setakat ni pakai ada nampak sinar lik kan. Tapi nampak masalah juga itu. Lepas tu syukur Allah Ta'ala minta tu semua dia nikmat segala-gala. Nikmat dari segi perasaan. Nikmat dari segi apa dia ni makan minum dan sebagainya. Nikmat dari segi layanan. Kemudian nikmat dari segi suasana. Dan benda-benda kita terus baca dalam surah Waqi'ah. Waqi'ah dalam Waqi'ah dia bicara tentang kenikmatan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sulatun minal awwal apa banyak dalam cerita dalam surah Waqi'ah itu bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala berkaitan kenikmatan yang akan didapati oleh orang beriman dan orang soleh. Dari Quran kita terus semua selalu disebut iman dan amal soleh. Amal soleh ini adalah gambaran kepada keimanan yang sebenar. Sebab tu ulama kata amal soleh yusaddiqu apa dia ni yusaddiqul iman. Dia nak dia beriman dia ada alamat-alamat dia lah. Maka bukti pada iman pada Ta'ala ialah buat amal soleh. Ada semua orang kata saya beriman tapi tak nampak beramal soleh. Sebab tu Allah Ta'ala kaitkan apabila beriman dia terjemah keimanan dia melalui amalan-amalan dia. Amalan dia banyak lah. Amalan tangan dia, amalan mulut dia, amalan perasaan dia, amalan anggota dia dan sebagainya. Di mana amal soleh menterjemahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sampai situ tuan-tuan semua, bab benda ni yang bernilai ni dalam akhirat ni iman dan amal soleh. Kalau ada dua perkara ni maka inilah fahum fi rawdatin yuhbarun.
mereka berada dalam syurga Allah Ta'ala dengan penuh kegembiraan. Kadang-kadang jumpa dengan anak bino, jumpa anak beranak yang soleh, jumpa sekali ke syukur dia. Macam kita raya, kita klik belakang suka, suka klik belakang anak bino, kalau suka bakal makan tu makan suka kan. Ini mata syurga Allah Ta'ala itulah terus semua. Kenikmatan di mana kita boleh kumpul belakang dengan orang beriman, anak kita dan sebagainya. Kan? Itulah tentu semua kita doa InsyaAllah supaya kita sampai situ. Ya kita doa kepada Rabbana Allahumma inna nas'aluka al-jannah dan situlah. Tapi jannah pun ada amal salihat lah. Bukan sekadar doa, bukan sekadar ungkapan, bukan sekadar cita-cita. Tapi ada amal salihat. Jadi kenapa ada amal salih kita buat? Itu adalah tiket bersyurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada yang kata, apa tu Ustaz dia kata syurga masuk rahmat tu lah ke mana dia kata. Amal-amal pun tak jamin ke masuk rahmat. Kan? Ada buah hadis Nabi SAW, Nabi kata masuk syurga dengan rahmat. Hatta aku pun Nabi kata masuk dengan rahmat tu kan. Kita kena ingat tu, rahmat dia ada laluan dia. Kan? Untuk dapat rahmat dia ada laluan dia. Kita amal tu, laluan pada rahmat. Kalau tak beramal dapat rahmat lah ke mana? Kena ingat kan? Memang betul lah dapat rahmat, mana masuk syurga dengan rahmat. Tapi mana terdapat rahmat tu dia ada laluan, ada jalan dia. Maka amal saleh itulah maknanya jalan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak ada di dalamnya masyarakat dia semaya tidak boleh juga, tidak masuk syurga bukan dengan rahmat dia kata. Dia mau pergi duk ngaji tafsir ke apa semua tak mesti masuk syurga lagi. Tak syurga dengan rahmat tidak dia kata gitu. Tak juga dia kata pun dia buat hadis Nabi. Nak teringat itu semua rahmat dia di jalan dia. Mendapat rahmat dia ada laluan dia. Antaranya ialah amal soleh lah. Amal soleh adalah tanda ataupun punca pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikut pula ialah wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati ulaika fil azabi muhdarun. Ini orang kafir pula. Lagu mana pula kafir dia di akhirat kan? Alhamdulillah kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Kan? Adapun orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada dalam azab neraka. Maknanya orang kafir dalam kehidupan dunia Tuhan buka segala-galanya dia, Tuhan tunjuk ajar, tapi tak setuju juga. Kafir dia, Tuhan balas ke dia, bukan kerana tu zalim daripada Tuhan dia. Tuhan banyak bagi keadaan supaya dia guna. Mana kita bincang tadi lah. Bagi supaya mikir, bagi sebagainya kan, bagi nikmat berbagai-bagai, mana bagi otak boleh dia mikir dan sebagainya, tak setuju juga. Maka kesal dengan dia apabila orang kafir dan dusta kepada ayat-ayat kami, satu. Yang kedua, tak percaya kepada hari akhirat. Biasalah kalau orang dia dokar ni tak boleh lari dia, kalau tak pergi mental hari akhirat pun tak pergi juga lah. Tak, gapo dia keputusan yang terakhir sekali lah faulaika fil azabil muhdarun. Mereka akan ditempat dalam azab yang selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tu semua nak taruh benda ni keadilan Allah Ta'ala lah. Sebab itulah akhirat ni, kenapa perlu pada akhirat? Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia ni jadikan hari akhirat atau menjadikan hari kebangkitan? Antara yang tentu semua Tuhan nak balas. Dalam kehidupan dunia ni kadang-kadang ada orang jahat tapi tak terima balasan. Kadang-kadang ada orang baik mati dalam keadaan tak molek, di penjara lah, ada semua-semua orang kan. Maknanya kesempurnaan balasan tak berlaku dalam kehidupan dunia. Sebab tu di sana berlaku di akhirat. Tuhan nak sempurnakan segala-galanya mengikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman akan dapat hak dia. Kan? Orang tak beriman dia akan dapat apa dia ni hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia kita tengok amal kadang-kadang kan. Orang yang baik-baik tiba-tiba gitu ialah hidupnya asal tak hidup kadang-kadang gitu. Apatah lagi orang jual yang Allah Taala dia saya sebut tadi lah. Ada semua tu tidak dalam penjara puluh-puluh tahun kadang-kadang. Ada semua tu dalam penjara sampai mati. Tapi orang jahat ni boleh perintah dunia kadang-kadang sampai akhir. Dah, tengok tak value macam tu kan. Sebab itulah wujudan akhirat yang antara hikmahnya lah Allah Ta'ala nak bagi cara puas hati kepada orang macam ni. Orang beriman akan dapat berhak, akan dapat apa hak dia di hari akhirat.
Dan orang kafir juga dia akan dapat hukuman di hari akhirat. Mana yang kita baca tadi lah, orang iman gini amal apa balasan dia melalui akhirat. Itu apa orang kafir betul balasan apa balasan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah mengucap Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni beri taufik kita lah supaya kita boleh buat kerja apa amal ataupun buat kerja orang yang soleh ni, insya-Allah moga kita termasuk dalam ayat yang ke-15 itu ialah fahum fi rawdatin yuhbarun, mereka itu berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sukaria. Kan? Oleh kerana masa dah habis terus saya nak bicara ayat ni, tak apalah saya nak sebut sikit ayat apa ni daripada ayat 17 ni sampai ayat yang ke 20 ni terus semua. Kalau boleh comel lah, kalau boleh menjadi amalan kita hari pagi dan petang. Kalau kalau dia baca maksurah tu memang baca sama mudah lah. Maksurah kubur dia panggil. Okay. Sebab dalam hadis, saya baca sikit hadis, pertama sekali hadis riwayat Imam Ahmad. Saya ambil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tidaklah ukhbirukum lima sammallahu Ibrahim khalilahu alladhi waffa. Dikatakan Nabi SAW sabda, Nabi kata, aku nak cerita kepada kamu, nak orang nak cerita kepada kamu, kenapa Allah Ta'ala panggil Nabi Ibrahim ni alladhi waffa, iaitu orang setia kepada Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim dipanggil orang setia kepada Allah Ta'ala? Mana segala amalan, segala kandungan dalam kitab dulu diamal oleh Nabi Ibrahim AS. Wa Ibrahim alladhi waffa, dengan surah Najmi kan. Kenapa Nabi Ibrahim digelar sebagai waffa, orang setia? Orang setia dah itu nak janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia annahu kana yaqulu kullama asbaha wa amsa. Sebab dia sentiasa baca ni setiap pagi setiap petang start daripada subhanallah dia ni. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Itu dikata ada riwayat mengatakan macam tu. Ni antara rahsia kerana Nabi Ibrahim dibaca inilah subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Sampai ayat yang saya baca tadi ialah apa dia ni, walahu man fis samawati wal ardi kulluhum itu. Ada satu riwayat lagi kita terus semua riwayat daripada apa dia ni Sunan Abi Dawud. Kata dalam Ibnu Katsir dia kata isnad dia bagus jadi, tapi ada ulama-ulama hadis lain yang berbicara tentang tak kuat hadis. Tak kuat macam sekali pun tak kuat hadis. Kalau amalan kita baca Quran tak apa, kita dah boleh. Ataupun kalau dari segi ada hadis, kalau hadis tu tak kalau fadilah amal kita boleh beramal. Mengikut riwayat mengatakan, riwayat daripada Ibnu Abbas dalam apa ni mengatakan man qala hina yusbih, siapa-siapa yang berkata pada masa waktu pagi dia kata kepada dia subhanallah. Ayat tadi lah ayat yang ke-17 sampai ke berapa, sampai ke 29 tu. Siapa-siapa baca waktu pagi waktu adraka ma fatahu min yawmi, dia akan dapat benda-benda yang luput pada hari tersebut. Apa-apa yang terluput pada hari itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan yang berlaku tak akan disempurnakan. Dah. Dia siapa-siapa yang baca waktu petang pula adraka ma fatahu min lailati, waktu malam dia tertinggal kalau tak akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada kedua ni ada pembahasan di kalangan ulama lah. Ada kata ta'ni ke semua, tapi tak apalah kata semua. Walaupun kita saya dah sebut tadi, maknanya yang penting kita beramal Quran apa. Yang kedua pula ialah kalau ta'ni pun dari segi fadilah amal kita boleh beramal, tak ada masalah. Kan sebenarnya dalam maksurah dia tu dia bawa hadis yang saya sebut ni lah. Dia bawa hadis ni. Mana tak salah lah kita beramal kan. Contohnya kita semua kalau kita ada masa waktu pagi kita baca subhanallah hina tumsuna. InsyaAllah kita untuk kadang-kadang saya akan kupas. Itu dia dari contohnya sangat. Saya boleh minta supaya kita boleh bahagikan kita. InsyaAllah kita doa untuk Allah Ta'ala memudahkan kita bahagikan data ni. Kena ingat belakang orang kalau orang contohnya ni kita boleh masuk. Okay? Subhanallah. Kalau kita ngaji baca surah kubur sepanjang susun tu dia ada pendek ada panjang. Panjangnya termasuk ni lah. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Sangatlah kita semua untuk hari ini. InsyaAllah semoga kita diberi semoga kita diberi manfaat daripada apa yang kita bincang pada hari ini. Dan selamat raya Kula Ambantul Khair. Semoga Allah Ta'ala pada hari ini taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Ta'ala terima segala amalan-amalan kita, insyaAllah. Kita bimbang sekali telah takut-takut amalan kita tak ada nilai. Waktu
Cuba kita bebas sekali. Kita doa semua dari salafus soleh mula. Lepas daripada raya, lepas daripada puasa, doa semua bebas takut amalan bulan ni tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai begitu sekali. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab amalan, kalau amalan puasa kita diterima banyak sangat nilai. Banyak sangat kalau amalan kita diterima. Dan itu ada sebuti yang dikira banyak dah kan. So amalan itu juga banyak dah. Betul lagi amalan-amalan lain. Sebab itulah dia lebih baik sangat takut Tuhan tolong amalan-amalan dia tadi. Dan kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala-galanya insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.